Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, cikgu akan terangkan jawapan latihan pada minggu lepas. Okey, baik, tengok soalan yang pertama. Okey, latih diri 1.1C. Okey, soalan dia minta tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberi dalam satu garis nombor. Okey, kalau lihat dalam soalan, okey, soalan dia suruh tentu dan tanda. Nampak ada perkataan tanda. Jadi awak kena tandakan. Okey, letakkan semua ni mesti ada ikut turutan macam ni. Kalau awak ada satu, nak tandakan positif 1 sebelah kanan, sebelah sifar. Kemudian seterusnya positif 5 Jadi positif 5 dia berada di sebelah kanan. 1 2 3 4 5. Maknanya ni mesti ada gap, ada ruang untuk nombor seterusnya 2 3 4 tu. Tapi kemudian bila dia suruh tanda, awak hitamkanlah, bulatkan di nombor yang disoal. Dalam soalan kan. Okey, kemudian negatif 3 sebelah kiri. Ni negatif 1 2, ni negatif 3. Jadi hitamkan. Kemudian seterusnya negatif 5 sebelah kiri lagi. Jadi ini cara nak tulis dan tandakan bagaimana nak lukis pada satu garis nombor. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B pun sama. Okey, sifar negatif 8, 2 dan negatif 10. Macam mana nak tanda pada satu garis nombor? Okey, ni awak lihat sini, mesti ada sifar sini kan. Kalau positif di sebelah kanan ke kanan. Maksudnya dia ada lagi sini kan, lagi ada banyak lagi lah selepasnya. Tapi dalam soalan ni positif dia hanya sampai 2 je kan. Jadi sifar 1 2. Hitamkan sifar dan hitamkan positif 2. Kemudian negatif 8. Okey, negatif 8 dia berada sebelah kiri daripada sifar. Awak kira 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi hitamkan negatif 8. Kemudian ni pun sama, hitamkan negatif 10. Sebelah kiri lagi. Dan begitu seterusnya kalau ada soalan yang nombor negatif sebelah kiri. Okey, itu soalan yang pertama. Baik, untuk soalan yang kedua, isikan tempat kosong kan. Ada kotak yang dia dah siapkan garis nombor. Ini pun senang. Kalau dia dah bagi sebelah positif belah kanan 4. Kemudian sini dia dah bagi ni dia suruh letakkan kan, petak ni kosong, ni negatif 4. Awak boleh agak dah kan. Jadi berapa kat sini? Ni mestilah dia tambah 4. Ke kanan dia akan tambah 4. 4 tambah 4 dapat 8. Kemudian yang ini dia akan undur ke belakang. Kalau dah 4 dia punya perbezaan dia, maka di sebelah kiri dia akan negatif 4. Kemudian negatif 8. Faham? Jadi setiap dia punya perbezaannya ialah 4. Bila dia ke kiri dia akan jadi negatif, ke kanan dia positif. Boleh faham? Kalau seterusnya lepas 8 berapa? Positif 12 kan. Okey. Kemudian soalan B pun sama macam A. Okey. Pun tengok dia punya perbezaan antara 32 dan 24. Beza dia ialah berapa? Beza dia 8 kan, ni perbezaan dia. Beza dia ialah 8. Jadi kalau awak tengok sini, negatif 32 dengan 24 beza dia 8. Okey. Bila dibeza 8, jadi awak teruslah buat yang seterusnya. Dia akan pergi undur ke belakang, dia akan kalau ke kiri dia akan bertambah. Dia punya nombor tu macam nampak banyak sebab dia akan pergi ke kiri. Jadi ni dia akan bertambah nombor dia. Negatif 24, negatif 32. Jadi awak akan undur ke belakang lagi 8. 8 lagi maknanya negatif 40. Undur lagi 8, dia akan dapat negatif 48. Undur lagi 8, dia akan pergi ke negatif 56. Itulah seterusnya ke depan. Bila ke depan dia akan jadi negatif 16. Okey? Jadi di sini semua nombor negatif jawapan dia. Baik. Boleh faham? Okey, seterusnya soalan 1.1D. Okey, tengok. Okey, soalan 1.1D, okey, muka surat 6 juga. Okey, banding dan susun. Okay, kalau banding dan susun, awak buat pada satu garis nombor kan. Ni dia nak banding. Bila dah banding tu, bila kita nak buat perbandingan, bila buat garis nombor, kita akan nampak jelas mana nombor sebelah kiri, mana sebelah kanan. Setiap nombor yang sebelah kiri lebih kecil daripada nombor sebelah kanan.
Okey, dalam soalan dia minta susun tertib menaik. Bila tertib menaik, mulakan dari nombor yang kecil dari nombor yang besar. Jadi sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Yang paling kiri paling kecil, iaitu negatif 6, negatif 4. Mula-mula sekali tandakan dulu apa soalan yang disuruh banding. Ni dia nombor yang disuruh buat perbandingan. Ni kan negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, sifar dan negatif 2. Tandakan dulu pada garis nombor ni, bulatkan yang soalan ni minta je. Lepas tu baru buat perbandingan atas nombor-nombor yang dalam soalan ni, iaitu yang dia tertib menaik mula dari yang kecil, iaitu negatif 6, negatif 4, negatif 2. Tulis di bawah ni, kena tulis balik. Walaupun dah lukis, kena tulis balik jawapan dia. Tertib menaik ialah negatif 6 mula dari yang kecil, lepas tu seterusnya negatif 4, negatif 2, sifar, 1, 3 dan 5. Inilah tertib menaik. Faham? Okay, cikgu harap kamu faham. Kemudian kita buat banding dan susun untuk tertib menurun. Menurun dia terbalik je. Maknanya mulakan daripada nombor yang besar dan akan undur kepada nombor yang paling kecil. Susun. Untuk susun, awak buat garis nombor yang sama. Buat je satu garis nombor. Bulatkan nombor-nombor yang telah diberikan. Apa integer yang dalam soalan ni diberi, awak bulatkan. Okay, sini ada negatif 5 dekat sini. Negatif 4, negatif 3. Semua ni kan positif sebelah kanan. Ingat saya tengok ada yang buat soalan, ada yang buat jawapan hari tu, ada yang letak positif belah kiri. Tak boleh. Sebelah kiri semua negatif. Sifar tengah dan sebelah kanan adalah nombor positif. Jadi negatif 5. Ni awak lengkapkan semua ni, bulatkan. Kemudian barulah kita buat penyusunan mengikut tertib menurun. Bila tertib menurun, kita mula dari nombor yang besar. Maknanya yang besar ialah 4. Jadi kalau nak menurun, dia akan pergi ke sebelah kiri. Turunlah. Maknanya 4, 3, 2, negatif 1, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Jadi ini jawapan dia. Tulis semula bentuk ni. Tertib menurun ialah positif 4, 3, 2. Ni semua positif ni. Kalau belah kanan ni positif. Okay. Negatif 1 dia akan undurlah seterusnya ke sebelah kiri. Inilah tertib menurun. Boleh faham Okay, untuk soalan seterusnya, mahir diri 1.1. Okay. Dalam soalan dia kata positif 20 meter. Awak tengok pada buku teks awak. Dia nak minta negatif 20 kan. Okey, negatif 20 mewakili, maksud dia 20 meter di bawah aras laut. Sebab kalau negatif 20, kalau positif 20, kalau positif dia di atas aras laut. Betul tak? Kalau negatif dia mestilah berlawanan di bawah aras laut. Jadi itulah ni, maknanya negatif 20 meter dia mewakili 20 meter di bawah aras laut, di bawah.